Okey, garis lurus. So, ini adalah garis lurus yang mempunyai kecerunan positif. Okey, bila dia naik macam ini, dia naik ke atas kan? Ni kenapa tak keluar gambar ni? Keluar ke? Hello. Semua dengar ke? Kenapa tak keluar ni? Kenapa gambar tak ada? Pelik je gambar tak ada. Kejap. Macam ada problem tak ni? Kenapa tak keluar gambar ni? Sekejap ya. Okey, dah keluar dah. Okey, ini adalah kecerunan yang ada garis lurus kecerunan positif. Bila dia naik, nampak tak pin? Pin nampak tak? Nampak tak pin ni? Semua nampak tak? Takut. Nampak. Okey. So, ni adalah kecerunan positif. Okey, bila dia naik ke atas, kecerunan dia positif. Kecerunan biasanya kecerunan biasanya kita akan simbol dia adalah M. Okey. Kalau dalam garis lurus, persamaan yang kita perlu tahu ialah Y sama dengan MX tambah C. Okey. Yang kecerunan ni adalah kecerunan dia. Yang duduk bersebelahan dengan X. Itu adalah kecerunan. Boleh faham? Yang duduk bersebelahan dengan X, apa-apa yang duduk bersebelahan dengan X adalah kecerunan. So, kalau macam ini adalah kecerunan positif. Kalau macam ini, dia menurun. So, kalau menurun macam ini adalah kecerunan negatif. Boleh? So, kalau mendatar macam ini, di garis lurus. Macam mana nak buat garis lurus? Pakai ni. Kalau macam ni. Ini garis lurus kan? Bila garis lurus macam ini adalah kecerunan kosong. Boleh? Maksudnya dia tak cerun. Okay? Dia mendatar je. So, tak ada kecerunan. So, ini adalah, ini M positif. Yang ini M negatif. Yang ini M sama dengan kosong. Okay? Dan satu lagi ialah tegak macam ni. Ini terlalu cerun. Okay? Ini terlalu cerun sampai kecerunan dia dipanggil sebagai infinity. Okay, infinity, cerun infinity. So maksudnya dia tak ada nilai yang nilai yang boleh dinyatakan. Dia adalah infinity. Apa itu infinity? Infinity itu adalah nombor yang tak terhingga. Okay. Tapi jangan risau, sekolah menengah tak belajar infinity. Just nak bagi tahu. Ni M infinity. Infinity bentuk dia macam ni. Okay. Selalu kalau kita tekan, yang kita tekan keluar make error tu, itu maksudnya jawapan tu infinity tu. Jawapan yang tak terhingga. Tutup lah. Okey, kemudian kecerunan. Macam mana nak cek kecerunan?
Saya nanti dulu. Okey, kita bincang pasal ni dulu. Persamaan ni. Okey, benda ni yang tadi cikgu dah beritahu, M ni yang berada bersebelahan, betul-betul bersebelahan atau melekat dengan X. Tengoklah, kadang-kadang dia positif, kadang-kadang dia negatif. Okey. Kalau apa M kosong maksudnya dia Y sama dengan berapa je terus, dia tak ada X. M dengan X tak ada kalau tak ada kecerunan. Kalau M kosong. Okey, C apa pula C? Ini adalah kecerunan. C adalah pintasan DY. Pintasan Y. Apa maksud pintasan Y? Kan ada garis lurus X dengan Y, betul? Ya, dia kata ni lah. Okey, ni. Okey, semua nampak Okey. Ini kan Y. Yang ni X. Kan? So, apa-apa yang terpintas dekat sini, ni adalah C. Okey? Kalau dia persamaan dia ialah Y sama dengan 2X tambah 1. Maksudnya, dia punya pintasan ni dekat 1 dan kecerunan dia adalah 2X. So, kecerunan 2X biasanya macam ini. Dia gini. So, macam inilah persamaan dia. Lebih kurang lah. Okay. Ni just cikgu bagi contoh je. Tapi yang penting pintasan dia dekat 1. Okay, so far faham yang ni? Maksud persamaan garis lurus ni. Kita kena tahu dulu macam mana bentuk dia. Okay. Faham C ni adalah pintasan dekat Y. M adalah kecerunan dia. Okay, kemudian. Sekejap. Apa lagi? Macam mana nak cari kecerunan? Okey, macam mana nak cek kecerunan pula kita belajar? Kita perlu tahu koordinat dulu. Macam mana nak baca koordinat? Okey, kadang-kadang ada yang masih lemah untuk baca koordinat lagi. Okey, kurang tahu nak baca koordinat. Okey, koordinat biasanya dia akan ada 2 nombor, betul? Kecuali nanti dah masuk degree, dia akan ada 3 lah. Koordinatnya ada 3. Masuk siapa yang ambil nanti siapa yang akan datang yang ambil engineering belajar ataupun pure math ke, dia akan ada 3 koordinat. X, Y, Z. Okay. Ini nanti kalau belajar nanti time dah masuk universiti. So, di peringkat sekolah menengah, kita hanya ada X dan Y sahaja. Sebab kita belajar X dengan Y. X dengan Y sahaja. Okay. Boleh. So, apa maksud koordinat ni? Koordinat kita perlu tahu supaya kita tahu sesuatu titik tu berada dekat mana. Okey. Contoh. 3, 2. Kat mana koordinat 3, 2? 3, 2, cara kita nak plot dia. Ni cikgu memang kena ajar basic takut Ani tak faham. Dia tak faham yang ni, nanti dia akan tak faham yang kecerunan. Okey, cikgu ajar je. So, ni 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, sampai 3 je lah cukup. Dia boleh sampai banyak tapi cikgu buat pendek je kan. So, sampai 3 je. So, kalau 3, 2, okay? 3, 2. Maksud dia, X dia 3, Y dia 2. X 3 kat sini, Y 2 kat sini. So, tempat dia adalah dekat tempat persilangan garisan ni. So, kat sini lah tempat dia. So, ni boleh padam. Garisan ni boleh padam. Okay. Tempat garisan persilangan. So, dekat sini lah tempat dia. Koordinat 3, 2 adalah berada dekat sini. Okay. Contoh lagi, koordinat apa lagi? Koordinat 4, 3. Contoh 4, 3. So, 4, 3 maksudnya X dia 4, Y dia 3. 1, 2, 3, 4. Okay, gariskan. Dia garis kena betul-betul lah guna pembaris. Bagi nampak kat mana tempat dia. So, 3. 1, 2, 3. So, dekat sini lah. Tempat dia bersilang ni, ini adalah koordinat dia. Okay, boleh? Okay, sesuatu titik. Kita kena ingat. Sesuatu titik. Sesuatu persamaan. Contohlah persamaan ni. Y sama dengan 2X tambah 1. Dia adalah gabungan titik-titik koordinat. Okey. Sebagai contoh. Cikgu padam yang ni
Banyak pula padam dia. Oh iyalah. Okey. Nak padam garisan ni, tak boleh. Ya tak apa. Okey. Contoh, kita ambil persamaan y sama dengan 2x tambah 1 ni. Sekiranya x dia berada dekat kosong, berapakah nilai y? So kita nak teka. Sebab dia adalah gabungan koordinat-koordinat dia. Okey. So kalau x kosong, maksudnya x kosong kat sini lah, x kosong betul. So x kosong, masukkan x kosong, 2 darab kosong, kosong. Kosong tambah 1 akan dapat 1, betul tak? So koordinat dia adalah, kalau x kosong, y dia akan jadi 1. Untuk yang ni ya. Untuk persamaan ni. Okey, untuk persamaan ni, kalau x dia kosong, automatik akan dapat y dia 1. Sebab apa? Sebab kita masukkan nilai kosong kat sini. Kita masukkan nilai sini, 2 darab kosong, kosong, kosong tambah 1, 1. So y dia 1. Okey, dapat satu koordinat. Okey, kita try pula x1. X1 kita tak tahu y ni. Kita masukkan 1 kat sini. So 2 darab 1 akan dapat 2. 2 tambah 1 akan dapat 3. So maksudnya koordinat dia adalah 1, 3. Boleh? Andaikan kita masukkan negatif 1 pula. Okay, negatif 1 letak kat sini. Negatif 1. Kita masukkan negatif 1 kat sini. Negatif 1 darab 2 akan dapat negatif 2. Negatif 2 tambah 1 akan dapat negatif 1. So kalau negatif 1, dia punya koordinat dia, yang y dia adalah negatif 1. Okey, cuba kita try plot. First kita dapat negatif 1, negatif 1. So negatif 1 kita tandakan kat sini. Okey, ni garis lurus. Negatif 1, negatif 1 kat sini. So kat sini tempat dia. Okay, tempat persilangan negatif 1. Negatif 1, negatif 1 ni tempat dia adalah dekat sini. Boleh faham? 2 tambah x kita dulu. 2 tambah, bukan. Yang tadi negatif 1 ni, masukkan dekat dalam ni. So dia akan jadi 2 darab negatif 1. So 2 darab negatif 1 akan dapat negatif 2, betul? 2 darab negatif 1 akan dapat negatif 2. Negatif 2 tambah 1 akan dapat negatif 1 balik. Boleh faham tak? Betul. 2 darab negatif 1 macam itu. Okey So akan dapat negatif 1. So maksudnya koordinat dia adalah dekat sini. Koordinat kedua, 0, 1. 0, 1 adalah kat mana? X kosong, Y 1. So kat sini 0, 1 adalah kat sini. Boleh? Ni koordinatnya ni. 0, 1 ni dia berada dekat sini. Sebab apa? X kosong, Y 1. So kat sini. X kosong, garis, Y 1 kat sini. So kat sini. Boleh faham tak yang 0, 1 ni? 0, 1 boleh faham? Ni 0, 1 ni boleh faham? Boleh semua? Alright. Siapa tak faham, jangan diam Komen. Kalau malu, komen dekat private. Kalau malu lah. Okey, kemudian 1, 3. Okey, 1, 3. So X dia 1, Y dia 3. 1, 2, 3. X1, Y3. So bersilang dekat sini. Bila kita gabungkan dia, okey yang ni faham? 1, 3. So bila kita gabungkan, dia akan dapat satu garis lurus. Dan itulah garis lurus untuk persamaan ni. Boleh faham? Macam mana cara nak buat garis lurus? Sebenarnya cara nak buat garis lurus macam itu. Diberi persamaan, kita masukkan dia X. Bila kita masukkan X, otomatik akan dapat Y. So itulah satu koordinat. So kita masukkan X lain lagi, dapat Y juga. Itu adalah koordinat yang kedua. Okey. Senangnya garis lurus ni, kita dapat 2 titik dah cukup lah. 2 titik kita gariskan dia panjang. Kita gariskan dia. Sebab dia namanya pun garis lurus. So titik dia akan sentiasa berada pada garisan tersebut. Kalau tak percaya, cuba. Okey. Kalau tak percaya, cuba. Cari 2 titik, kita gariskan. Okey, kita cari titik yang lalu tempat garisan tu. Contoh kan, dia gariskan ni dia akan terus ke sini kan. Okey, kita tengok kat 2 dia bersilang kat mana. Biasanya 2 dia akan bersilang dekat 5. Okey, kat 5. So, kita masukkan 2. Kita masukkan 2. 2 kali 2. Kita masukkan X2 X2. 2 masuk sini. 2 kali 2 akan dapat 4. 4 tambah 1
5. Dia akan dapat kat garisan 5. Dia still dekat garisan ni juga. Akan dapat 5 juga. Boleh cuba dekat kertas graf kalau tak percaya. Okey. Okey, boleh faham yang ni? Semua boleh? Okey tak okey? Yang apa? Tak komen ni. 2/2 betul. 2/2 4. Okey, 2/2 betul. 2 kali 2 sebab apa? 2 masuk dekat dalam X ni. So dia akan jadi 2 kurungan 2. Okey. 2 kurungan 2, 2 kali 2 4 lah. 4 tambah 1 5. Okey, boleh faham? Okey. Boleh cikgu teruskan? Boleh. Okey, macam mana nak cari kecerunan? Okey, cari kecerunan adalah cikgu padam. Padam ni contoh padam ni. Sebab kita ada 2 titik je ni. Cukup 2 titik ni, kita dah boleh cari kecerunan. Andai kata persamaan ni kita tak tahu pun. Persamaan ni kita tak tahu. Okey, kalau tengok daripada persamaan ni, kecerunan dia berapa? Kecerunan dia. Apa kecerunan dia? 2 kan? Betul, 2. Okey, kita test guna koordinat. Koordinat kita dah cari dah, ni dengan ni tadi. Betul. So kita masukkan, kita cari kecerunan guna koordinat. Okey, rumus untuk kecerunan ialah M kan? Kecerunan M kan? Kecerunan iaitu M. Okey, rumus dia ialah Y tolak Y per X tolak X. Okey, dia sebenarnya ada Y2, Y1, X1, X1. Okey, kita tak payah sibukkan diri kita pasal fikir 1, 2, 1, 2 ni. Yang penting kita tahu macam mana kita nak masukkan. Okey, first kali kita kena set dulu. Ini yang berapa, ni yang berapa. Contoh ini adalah sebagai yang pertama. Yang pertama X dengan Y yang pertama. So maksudnya 2 dengan 5 ni kita masuk kat sini lah. So kalau tengok kat sini, kalau tengok 2, 5 ni, okey, apa Y dia? Y dia 2 ke 5? Y dia 2 ke 5? 5 kan? So 5 per X dia 2 kan, betul? Kena letak tempat yang sama. 5, 2. Tolak. Okey, kita tolak. Kita ambil yang ni pula. Y dia apa? Ni 1, ni 1. Sama lah, ni 1 kan. So kita kena tulis negatif 1. Negatif 1. Okey, cuba tekan. 5 tolak negatif 1 akan dapat apa? Tekan calculator. Kita akan dapat 4, betul? 6, sorry. 5 tolak negatif 1 akan dapat 6. Okey. Bahagi dengan 2 tambah 2 tolak negatif 1 akan dapat 3. Kan? So 6 bahagi 3 akan dapat apa? Akan dapat 2. Itulah kecerunan dia 2. Okey, boleh faham tak? Dengan menggunakan 2 koordinat, kita akan dapat tahu kecerunan. Okey, macam mana pula kalau kita salah pilih koordinat? Maksudnya, ini kita ambil yang first, ini kita ambil yang second. Boleh juga. Okey, boleh juga. Contoh, Y tadi kita ambil 5 kan? Kita ambil Y yang ni yang koordinat yang pertama. Okey, negatif 1 tolak ni 1 nanti dulu. 1 per dengan negatif 1, okey. Lepas tu tolak Y yang satu lagi adalah 5, X yang satu lagi adalah 2. Okey, boleh. So negatif 1 tolak negatif 5 dapat berapa? Dapat negatif 6, betul? Negatif 1 tolak 2 akan dapat negatif 3. Negatif 6 bahagi negatif 3 dapat berapa? Still dapat jawapan yang sama, iaitu 2. Okey, nampak tak? Walaupun terbalik, tak apa. Yang penting, tempat tu kena betul. Kalau kita dah pilih 5 yang apa koordinat ni, koordinat ni yang pertama kita letak, so X dia pun yang kena pertama je yang kita letak juga. Okey, semua faham tak ni? Semua okey? Faham? Itu cara nak cari kecerunan. Kecerunan kena ingat sampai bila-bila. Dia kita akan guna banyak soalan berkenaan dengan kecerunan. Okey, kena ingat. Senang je nak ingat. Y tolak Y, X tolak X. Y kat atas, X mesti kat bawah. Jangan terbalik.
Kadang-kadang ada orang terbalik, X letak kat atas, Y letak kat bawah. So bila macam itu akan jadi silap. Kalau Y tukar tempat X boleh ke? Tak boleh. Y kena kat atas, X kat bawah. Tu memang syarat dia, Y kena kat atas, X dekat bawah. Tak boleh X kat atas. Y mesti kat atas. Okey, semua okey? Boleh? So koordinat apa-apa kalau diberi koordinat, kalau dia berada dekat sesuatu garis lurus, kita akan dapat. Tak payah lupa. Kita ingat Y atas X bawah je. Kebanyakan memang Y atas X bawah. Y tolak Y per X tolak X. Lagipun formula ni ada bagi tak dekat exam? Rasa macam sekejap. Cuba Aiman tengok dekat ni, dekat buku pasir tu ada tak formula tu? Ingat mat, sorry. Tak ingat ada. Tak ingat formula tu ada. Tapi formula ni senang je. Atas Y, X bawah. Y tolak Y, X tolak X per X tolak X. Sebab kita perlu lagi banyak lagi ingat, kita perlu ingat lagi apa, formula yang lagi susah sebenarnya. Formula ni kita senang sikit. Okay. Kalau selalu, macam mana nak ingat formula tanpa perlu hafal? Macam mana nak ingat formula tanpa perlu hafal? Siapa tahu? Ada cara dia. Nak tahu tak macam mana cara dia? Itulah buat latihan. Buat latihan automatik teringat dia. Tak payah nak hafal pun, automatik teringat. Sebab kita, masa kita nak buat tu, kita akan tengok banyak kali je benda tu. Okay, teori mengatakan bila kita tengok benda tu 40 kali kot. 40 kali automatik masuk kepala. Okay. Boleh semua? Boleh. So rajin-rajinlah buat latihan. Tak perlu hafal pun. Buat latihan automatik ingat. Tapi ada juga kadang-kadang kalau formula panjang-panjang, susah kan nak ingat. Contoh macam formula ADMAT kan, nak cari median. Siapa yang ambil ADMAT tahulah macam cari median. Jadi cara dia punya formula panjang. Tapi bila selalu buat akan ingat juga. Cikgu boleh ingat. Okay, cikgu boleh ingat sebab cikgu ngajar orang kan, automatik boleh ingat. Kalau cikgu tak ajar orang pun cikgu lupa juga, jangan risau. Dia sebab banyak kali tengok. Nak ambil apa? Sekejap, ayo. Sekejap. Boleh. Boleh. Dia ambil. Sekejap Oh, itu tak nampak. Okay, next ialah nak cari persamaan garis lurus. Itulah persamaan garis lurus, begitulah nak cari. Kita akan belajar macam mana cara nak cari, macam mana nak cari persamaan garis lurus. Sekejap. Dah belum? Dah. Okey. Kita belajar macam mana kita nak buat garis lurus. Sebab itu sebenarnya soalan yang akan keluar. Okey. Mana soalan dia? Okey. Contoh diberi ialah koordinat 5, 7 dengan negatif 3, 4. Okey, dia beli dua koordinat ni berada pada satu garis lurus. Okey, berada pada satu garis lurus. Cari persamaan garis lurus tersebut. Okey.
Ada dua cara kita macam kita nak buat lebih laju. Okay. First cara guna formula, kita masukkan terus. Tapi kita nak confirm betul. Okay. So kita buat benda ni. Okay, buat Y dengan X ni. Lepas tu kita letak negatif 3, 4 kat mana agak-agak. X negatif 3 kat belakang ni. Y 4, Y kat atas. So kita akan dapat dekat sini. Kita letak je kat sini. Satu lagi adalah 5, 7. 5 sini, 7 kat atas. Okay, kita dapat ni kan. So garis tu mungkin dia akan macam ni. So agak-agak dia kecerunan positif ke kecerunan negatif? Kecerunan positif. Kita dah tahu dah, nampak? Kecerunan positif. Okay, kecerunan positif. Okay, kita just set ni dulu. Tak payah cari dulu. Kemudian agak-agak C dia kat mana? Sini 4 ni. Lepas tu dia punya garisan ke atas. Agak-agak C dia mesti lagi besar. Ni ibu. Okay. So sini 4 kan? Betul tak? Sini 4 kan? So C dia mesti lebih besar daripada 4 dan mesti lagi kurang daripada 7. Okay. C dia berada di antara 4 dengan 7. Antara 7 dengan 4. Sebab apa? Sebab garisnya kat sini je. Pintasan dia kat sini. Kan? So dia berada di antara 4 dengan 7. So kita cari je lah kesamaan garis lurus. Okay. So baru kita cari, bagi kita confirm betul. So kita akan rasa bila dah benda ni kita buat jawapan dengan kita dapat benda ni. Kenapa 47? Okay, kenapa 47? Kan ni Y kan? Ni Y betul. Dekat sini 4. Dekat sini 7. Kenapa sini 4, 7? Tadi yang cikgu cek koordinatnya. Yang 3, 4 adalah kat sebelah sini. Yang 3, 4 kan? So kat sini koordinat dia. Yang 5, 7. 5, 7. So sini dengan sini. So kat sini koordinat dia. So kita gariskan. So maksudnya pintasan Y dia berada di antara 4 dengan 7. Okay? Boleh faham Okay, bagus tanya. At least yang lain pun akan automatic akan tahu juga. Okay, bagus. Soalan bagus. Setiap soalan memang bagus. Okay, so macam mana nak buat persamaan garis lurus? Mula-mula sekali kita kena buat Y, kita tulis dulu. Y sama dengan MX tambah C. Okay. So, macam mana cek kesurunan tadi? Yang cikgu ajar tadi macam mana? M sama dengan apa? Memang nak tak nak M kena cari. Saya kena cari. Macam nak cari M? Macam nak cari? Cepat. Ingat lagi tak? Baru tulis tadi. Y tolak Y bahagi X tolak X. Okay, bagus. Y tolak Y bahagi X tolak X. So, apa Y yang atas nak tulis? Set je apa-apa. Nak ni ke ni? Nah, kalau nak lagi cantik, ambil yang besar ni lah. Okay. So, kita ambil Y ni sebagai yang pertama. So, Y dia adalah 7 ke 5? 7 tolak 4. Okay, 7. Okay. X dia 5. Okay, kemudian tolak-tolak. Yang ni Y dia 4. X dia negatif 3. Buat macam itu. Okay, nampak tak? Okay, kemudian tariklah 7 tolak 4 akan dapat 3. 5 tolak negatif 3 akan dapat 8. Kan? Akan dapat 8. So, maksudnya kecerunan dia adalah 3/8. Okay? Kecerunan boleh pecahan, tak kisah. Okay, tak kisah. Kecerunan dia tak kisah. Jangan buat point pula. Kalau 3/8 akan dapat point, jangan ambil point. Ambil pecahan. Sebab tu pentingnya pecahan ni penting. Pecahan adalah yang lebih baik daripada perpuluhan. So, apa-apa jawapan kalau boleh buat dalam pecahan. Okay, boleh? Okay, kemudian apa kita nak buat adalah kita masukkan kecerunan ni dekat sini. So, dia akan jadi dia akan jadi 3/8. Okay. Lepas
Lepas tu X dengan Y ni kita boleh pilih. Nak pilih ni ke nak pilih ni. Tak kisah, mana-mana boleh. Akan dapat jawapan yang sama. Okay, kita ambil lah ni. Contoh kita ambil yang ni ya. So Y dia 7. So masukkan Y 7. X dia 5. Kita masukkan 5. Okay, boleh. So tambah C. Okay, semua faham tak yang ni? Semua faham tak macam mana dapat yang C ni? Yang tulisan warna hijau ni. Okay, semua faham Nampak kan tulisan warna hijau kan? Kan ada buta warna dalam ni. Kawan cikgu ramai buta warna je. Buta warna tu biasa. Okay. Ada yang ni kita semua nampak hijau kan? Dia kadang nampak biru. Buta warna dia tak boleh, tak silap tak boleh jadi askar kot. So lagi dia tak boleh bawa kereta. Nanti lampu hijau nampak lampu lain pula. Okey. Okey, kemudian benda ni darablah ni. Ini dengan ni berdarab kan? So darabkan akan dapat apa? Darabkan akan dapat apa? 7 ni biar dulu. 3/8 darab 5 akan dapat dengan polis. Polis pun tak boleh. Jadi salah tembak orang. Tak adalah. Okey. So 3/8 darab 5. So akan dapat 15/8. Okey, tambah C. Kemudian ini kita pindah sebelah. Kita jangan pindah satu-satu, kita pindah je semua ni. Bila pindah semua ni, kita tengok 15/8 kan? 15/8 adalah sesuatu nombor yang sama. Okey. So nombor sama. So kita pindahkan semua. So jadi 7 tolak 15/8. Kenapa kita kena pindahkan macam ini? Sebab kalau kita pindahkan yang secara darab atau bahagi, pernah tak tengok? Kalau 7, okey. Ini soal lain contoh. 7 sama dengan 15/8x. Contoh. So ini kita nak cari nilai x, baru kita pindahkan secara darab atau secara bahagi. Tapi kalau dia terpisah, dia tak ada unknown dekat sini, kita pindahkan je terus semua. Jadi 7 tolak 15/8. Siapa boleh faham yang ni? Boleh faham tak apa yang cikgu explain? Kalau darab macam ni, okay, kalau yang tulisan warna merah ni, cara nak pindah kita kena pindahkan 8 ke sebelah sana dulu secara darab. So akan jadi 7 darab 8 akan dapat, pindah ke sana akan 8 darab 7, betul? 8 darab 7 sama dengan 15x. Lepas tu 8 7 56, betul? 8 darab 7 akan dapat 56. 15 dengan x ni operasi darab, pindah sebelah akan jadi bahagi. Kalau kita nak cari macam gini, baru kita pindah secara darab dengan bahagi. Okey, kalau dia melekat dengan nombor. Okey, boleh. Kalau dia melekat dengan nombor, baru kita pindah secara darab atau secara bahagi. Tapi kalau dia terpisah ni, kalau macam ni terpisah kan dengan C kan. Maksudnya 15/8 tambah C. Dia tak ada huruf kat sini. So kita pindah je semua secara tambah tolak. So jadilah dia 7 tolak 15/8. So sama dengan C. So 7 tolak 15/8 akan dapat apa jawapan? Cuba kira, tekan kalkulator. Kemudian ambil jawapan dalam pecahan. C sama dengan berapa? 41/8. So C sama dengan 41/8. Okey, daripada sini baru kita tulis balik YMX plus C kan. Ni YMX plus C ni. Okey, jawapan akhir. Jawapan akhir dia ialah kita ambil M dengan C sahaja yang kita masukkan. X, Y tak payah. So jawapan dia Y sama dengan M dia apa? 3/8 kan? So 3/8 X tambah 41/8. Inilah persamaan garis lurus. Okey, semua faham tak? Okey, cikgu saja bagi soalan yang ada pecahan supaya nanti kan tiba-tiba dapat soalan pecahan pening pula kan. Ini cara nak jawab kalau pecahan. Kalau nombor bulat biasa senang je. Okey, boleh faham ini semua? Ada yang tak faham tak? Tak faham tanya. Siapa tanya soalan bagus. So dia akan lagi faham dan membuatkan orang lain pun akan faham juga. So dapat pahala lah siapa tanya soalan. Okey, semua boleh? Cikgu nak bagi soalan ni. Nak bagi faham tak kan? So kena bagi soalan lah. Macam nak jawab. Boleh semua? Boleh cikgu bagi soalan?
Boleh sekejap, kita cek soalan jap. Okey. Semua ingat ni? Okey, cari soalan, cari persamaan garis lurus yang terletak pada koordinat -49 dengan ya, 5 -27. Okey. Cari persamaan garis lurus yang terletak pada garisan ni. Okey. Pada garisan pula, pada koordinat ni. Cari garisan cari persamaan garis lurus yang mempunyai koordinat 2 ni. Okey, cuba buat kejap. Cikgu bagi masa dalam 5 minit. Boleh? Okey. Cikgu saja tak padam. Saya nanti kalau nak rujuk ke boleh tengok Okey, cuba buat. Semua faham soalan Tak faham tanya. Jangan malu-malu. Buka lagu lah. Boring tak. Ya. Okay, lagu ni 4 minit lebih So habis lagu ni kita bincang. Cara jawab dia macam tadi. Cara jawab macam tadi. Macam ni. Dah semua ni Tapi dia akan dapat nombor bulat je, nombor senang. Si apa si? Cari si mesti dia cari si. Cari M dulu, lepas tu masukkan M, Y, X, baru cari C. Okay?
Ya. Apa dia? Serius? Salah? Anda ada soalan ke? Macam salahnya. Salah biru, salah. Cari balik. Bukan 25. 4x tu betul. 25 itu. Cuba cek balik. Okey, betul. Negatif 7. Okey, dah habis. Semua dapat tak? Tak boleh pindah kanan kiri. Sekejap M akan dapat negatif 4 kan? M dapat apa M? M dapat tak negatif 4? Dapat tak M negatif 4 semua? Terus M sama dengan negatif 4. Semua dah? Kalau dah, cikgu nak jawab soalan. Okay. So, mula-mula kita kena cari M. So, M, Y tolak Y, X tolak X. So, kita ambil lah Y yang X pertama adalah 9 dengan negatif 4. 9 per negatif 4 tolak Y dia negatif 27 per dengan 5. Okay. Kemudian 9 tolak negatif 27 akan dapat 36. Negatif 4, negatif 5 akan dapat negatif 9. 36 bahagi negatif 9 akan dapat negatif 4. So, M dia adalah negatif 4. So,
Kita buat Y sama dengan MX tambah C. So kita masukkan M negatif 4. X kita pilih, boleh pilih mana-mana ya, tak kisah pun. Cikgu ambil yang depan je, senang. Malah nanti. Siapa nak ambil yang nombor belakang pun sama je, dapat jawapan yang sama. Okay, kita buat dua-dua lah. Kita buat dua-dua je ya. X satu lagi kita ambil 4, X 5. Sebenarnya negatif 27 tambah C. Okey, kita kira yang ni dulu. Negatif 4 akan dapat negatif 16 9. Okey. Kita dapat 25. Okey, dapat 25. Salah tu. Oh, ni positif, sorry. Negatif positif. Okey. So 9 sama dengan 16 tambah C, 16 pindah sebelah. Okay, jadi tolak 9 tolak 16 dapat apa? Negatif 7. Okey, kemudian yang ni pula. Kita buat yang ni test. So negatif 27. 5 dan 4, negatif 4 dan 5 akan dapat negatif 20 tambah C. Negatif 20 pindah sebelah jadi tambah negatif 27 tambah 20 sama dengan C. Negatif 27 tambah 20 akan dapat negatif 7 juga. Kan? Sama je. So persamaan akhir adalah jawapan dia. So kita tulis balik Y sama dengan M dia negatif 4 X. Y dengan X saya tulis Yang tulis M dengan C je. Tolak 7. Inilah jawapan dia. Okey? Semua faham? Ada yang masih tak faham lagi? Okey tak? Itulah cara buat soalan, cara nak bina persamaan garis lurus. Tapi soalan tu direct lah. Kalau soalan SPM dia tak direct sangat. Jadi kita jawab soalan SPM. Okey, kita kena tahu kecerunan ni. Okey, semua boleh Saya boleh teruskan Nak buat soalan lagi ke nak belajar sikit lagi? Nak buat lagi soalan tak? Buat satu lagi soalan Okey, cari persamaan garis lurus. Ini soalannya. Persamaan garis lurus dia ialah cari persamaan lurus daripada dua koordinat, iaitu 1, 2 dengan 13, 6. Okey, cari. Dapat jawapan berapa? Okey, 5 minit. Okey, 5 minit Kids might not absorb all the nutrients from Hot FM.
Masihkah kita termanggu di bawah pohon itu, ketika hujan melunturi danau yang terusak? Tidak pernah dibilang hari, hanyalah debar terasa rasa. Setiap hari dibuat impian terindah, dengan menghitung senja merah di hujung sinar, menciptakan beningan rahasia pada sehimpun kenangan, menimbul Nah, udah. satu menang di ruang yang lurus mimpi. Haruskah kita mencari pada gunung dan lurah, liku-liku jurang insani? Haruskah kita mencari puncak mengilau cahaya dalam hidup seribu warna? Di bawah diriku kawan, pada semua wajah yang pada kesepian, haruskah Kita mencari sesuatu senja dalam Haruskah kita mencari dalam senja begini, kembali kita bertemu? Haruskah kita mencari puncak gemilau cahaya dalam hidup seribu warna? di bawah diriku kawan, pada sebuah wajah yang pada kesepian, Haruskah kita mencari sesuatu senja dalam kepedihan? Haruskah kita mencari dalam senja begini, kembali kita bertemu? Nah, pergilah. Kita mencari dalam simpati Semua dah siap? Siapa yang dah siap, cuba tulis jawapan. Tulis jawapan kat ruangan komen. awan yang merah.
Okay, semua dah siap dah? Ada nak tulis jawapan tak? Cepat tulis jawapan dekat komen. Okey, betul tu. Tapi kalau boleh guna pecahan tak wajar. Haris Suhan, guna pecahan tak wajar. Cuba buat habiskan cepat Aiman. Ada baru masuk ke? Siapa baru masuk tu? Betul, 5/3. So jawapan dia Y sama dengan 1/3 X tambah 5/3. Okey. Boleh cikgu buat? Maksudnya ramai dah dapat jawapan tu ni. Tak apa, cikgu tunjuk je supaya semua boleh nampak balik. Takut ada yang tersalah apa? Formula ke. Tiba-tiba jawapan sama tapi tersalah formula. Okey. So, mula-mula sekali kita cari M. Okey, siapa yang baru masuk? Ada yang baru masuk tadi, cikgu perasan. Kita nak cari persamaan garis lurus Okey, so mula-mula kita cari kecerunan dia iaitu M. M sama dengan Y tolak Y per X tolak X. Apa itu Y tolak Y per X tolak X? Iaitu kita ambil daripada sini lah. Okey, kita boleh pilih mana satu. Nak ambil ni dulu baru ni ataupun ni dulu baru ni pun tak kisah. So kita yang ni kita ambil ni dulu baru ambil ni. Okey. So Y dia apa? Y dia adalah 6. Okey, koordinat yang kedua tu Y dia 6, X dia 13. So koordinat yang kedua, koordinat yang satu lagi Y dia 2, X dia 1. So tolakkan 6 tolak 2 akan dapat berapa? 6 tolak 2 akan dapat 4. Kemudian 13 tolak 1 akan dapat 12. So ini kita kecilkan akan dapat 5/3. So kita kecilkan kita akan dapat 1/3. Ini adalah M dia. M dia ialah 1/3. Okay, kemudian kita tulis persamaan basic untuk persamaan garis lurus iaitu Y sama dengan MX tambah C. Okay, Y sama dengan MX tambah C. Lepas tu kita masukkan apa-apa koordinat. Nak pilih ni boleh, nak pilih ni boleh. So kita pilihlah 21 ni So X dia 1. M dia kita ambil ni 1/3. Y dia kita ambil 2. Jangan ambil X sini, apa tu ambil Y sini. Tak boleh. Dia kena ambil yang koordinat yang sama. Okey. Kalau nak ambil koordinat ini pun boleh, dia akan dapat jawapan yang sama. So C. So 1/3 darab 1 akan dapat 1/3. Okay. So 1/3 pindah sebelah akan jadi tolak. 2 tolak 1/3 sama dengan C. 2 tolak 1/3 akan dapat 5/3. Tekan kalkulator ni. Okay. C akan dapat 5/3. So jawapan akhir kita tulis balik. Kita tulis Y dia. Oi. Diam. Okey. Y dengan X dia kita tak payah masukkan Kita tulis je balik. Kita masukkan Y. M dia kita letak nilai 1/3. X tak payah letak. Okay, C kena letak. Okey. So yang kita kena letak apa? M dengan C sahaja. Y dengan X tak payah. Okey. Semua faham? Boleh?
Semua boleh faham? Senang kan? Ha. Okay. So, lepas daripada ni kita kena tahu kecerunan. Kecerunan ada kecerunan selari. Apa maksud kecerunan selari? Apa maksud kecerunan selari? Bukan kecerunan selari. Persamaan garis lurus yang selari. Persamaan garis lurus selari. Garis lurus selari. So garis selari dia punya kecerunan tu samalah. Macam ni. Dia cerun dia sama. So M dia akan jadi sama. Ingat kalau garis lurus, ada dua garis lurus dan dia selari, kecerunan dia sama. Okey. Kalau ada dua garis lurus yang selari, kecerunan dia sama. Boleh faham yang tu? Hanya kecerunan dia sama, okey? C tak sama. Okey, C tak sama. Kecerunan sahaja yang sama. Boleh ingat? Dua garis selari. Dua garis selari. Kecerunan sama. Kena ingat ni sampai bila-bila. Bila ada dua garis tu selari, kecerunan dia sama. C tak sama. Okey, hanya kecerunan. Kecerunan sahaja yang sama. Okey, ingat benda ni. Benda ni memang confirm keluar dekat SPM. Okey. Dua garis selari kecerunan adalah sama. Okey. Ni kena tengok soalan lah. Biasanya soalan dia bagi. Sekejap Cikgu tunjuk soalan dah. Jangan ambil gambar jap. Kita jawab soalan soalan SPM. Okey, nyatakan pintasan Y bagi garis lurus ni. Okey, ni soalan SPM. Ni clone SPM bukan SPM. Clone SPM ni ditukar nombor je. Okey. So 7x tambah 6y tolak 42 sama dengan kosong.
cari pintasan Y. So macam mana kita nak buat? Kita ada masa bawah 2 minit untuk buat soalan ni. Sebab ni adalah kertas soalan satu. Soalan kertas satu. Okey, soalan kertas satu kita nak buat, masa dia adalah bawah 2 minit, tak boleh sampai 2 minit pun. So kita kena master bahagian persamaan linear. So kita kena buat pindah-pindah. Kita salin dulu. 7x tambah 6y tolak 42 sama dengan 0. Okey, so kita kena tahu, mula-mula kita kena ingat apakah bentuk persamaan garis lurus. Dia mesti y mx tambah c. Y dia mesti single dekat sini. So selain daripada y ni, kita kena pindahkan ke sebelah sana. So kita pindahkan 42 jadi positif, 7x sebelah sana jadi negatif. So 6y sama dengan 7x sebelah sana jadi negatif kan? Negatif 7x tambah 42. Okey, yang ni semua faham? Okey. Dan kemudian 6 ni kita kena pindah ke sebelah. Jadi apa? 6 dengan y ni operasi apa? Operasi darab. Bila bersebelahan macam ini, dia adalah operasi darab. So bila 6 pindah sebelah, dia akan jadi bahagi. So y sama dengan negatif 7x tambah 42 bahagi 6. So kita boleh buat macam ni. Kita kena pisahkan 6 ni. Kita nak pisahkan, jadilah dia negatif 7/6x tambah 42/6. Okay, ni y ya. So 42 bagi 6 dapat apa? 42 bagi 6 akan dapat 7. So apakah pintasan y dia? Pintasan y yang mana? Negatif 76 ke 7? Soalannya pintasan y. Okey. Pintasan y dia adalah 7. Boleh faham semua? Ke dia tak faham? Ingat C ni adalah pintasan y. Tadi cikgu dah bagi tahu awal tadi. C ni adalah pintasan y. Kedudukan C adalah dekat belakang sekali, ataupun bukan dekat belakang. Maksudnya selain daripada x dengan y. Ni y lah. X ni yang depan dengan x ni adalah M. Nampak ni? Yang bersebelahan dengan x adalah M. So yang terpisah adalah 7. So pintasan y dia adalah 7. Okey, faham Boleh semua? Kalau ada yang tak boleh, sila PM private. Jangan malu-malu. Okey. Kita teruskan kepada soalan nombor 7. Ada yang keluar ke? Okey, soalan nombor 7. Dia beri bahawa OM sama dengan 5. Kita padam sekejap. OM sama dengan 5. So maksudnya apa tu? OM sama dengan 5. Maksudnya jarak ni ke sini adalah 5. So ini adalah 5 lah. Benar 5 OM kan? O ni start kosong. Yang 1, negatif 2, negatif 2 sampai negatif 5. So jawapan dia adalah sini negatif 5. Persilangan ni adalah negatif 5. Jarak MN ialah 13 unit. Nyatakan keceruman MN. Okey, macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak buat? So, ini adalah soalan basic teorem Pythagoras. Kita kena tahu Pythagoras. Sini ke sini tadi 5, betul? Sini 13. Agak-agak macam mana nak cari sini? Cuba cari dapat jawapan berapa? Macam mana cari? Tahu tak? Bukan. Teorem Pythagoras.
Lupa ke teorem Pythagoras? Belas. Macam mana dapat 12? Okey, soal. Kita perlu tahu macam mana nak cari guna teorem Pythagoras, iaitu bila nak cari ni, kita kena buat ini tolak ni. Ni kuasa 2 tolak ni kuasa 2. 13 kuasa 2 tolak 5 kuasa 2 punca. Baru akan dapat yang ni. So, siapa yang masih tak ingat lagi teorem Pythagoras? Teorem Pythagoras, dia punya formula lah kan, kira formula lah. Formula dia ialah, okey, antara ni kita kena tahu mana satu hypotenuse. Hypotenuse adalah yang paling panjang, iaitu yang ni, betul? So, rumus dia ialah H kuasa 2 sama dengan sisi kuasa 2 tambah sisi kuasa 2. Kita boleh letak A lah. A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Ataupun X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Tak kisah. Yang penting A dengan B ataupun XY ni adalah sisi. Okey? Boleh? So, kalau tak daripada sini, hypotenuse dia apa? Hypotenuse dia adalah 13. 13 kuasa 2 sama dengan, so X dia kita tak tahu. X biasanya yang ni kan, lintang kan. X kuasa 2, Y dia 5 kuasa 2. So macam mana kita nak buat? 5 kuasa 2 pindah sebelah mana? So jadilah dia 13 kuasa 2 tolak 5 kuasa 2 sama dengan X kuasa 2. Macam mana nak hilangkan X ni? Faktorkan dia sebelah sini. Tu yang dapat jawab. Tu yang kita akan dapat hypotenuse tu. Kita dapat teorem Pythagoras. Okay. So basically rumus dia adalah ni. Ini adalah rumus yang paling basic. Bila kita tahu yang benda ni, kita masuk pindah-pindah je. Tapi yang penting kita kena kuasai ilmu persamaan linear lah. Pindah-pindah tu. Jangan ada challenge sebab pindah-pindah tu. Tak rugi persamaan linear punya ilmu tu. Persamaan linear tu memang kita akan guna sampai bila-bila kita akan guna. Sampai degree tak sambung degree pun kita akan guna juga. Boleh guna. Okey, boleh? So kita akan dapat sini 12. So maksud dia dekat sini 12 lah. Sebab sini ke sini 12 kan? So sini 12. Apakah koordinat kat sini? Apa koordinat kat sini? Okey, kita boleh guna dua cara nak cari. Okey Haris, boleh faham tak? Haris faham Okey. So kita boleh guna dua cara nak cari kecerunan. Okey, satu guna pintasan, satu lagi guna koordinat. Tapi cikgu prefer guna koordinat, tapi nak cepat guna pintasan. Tapi siapa ada masalah susah nak ingat, guna je lah yang koordinat tu. Koordinat tadi macam mana cari? Y tolak Y bahagi X tolak X. Okey. So kita kena tahu dulu koordinat kat sini apa? Koordinat kat N ni. Koordinat dekat N ialah 12, kosong. Okey, sebab apa 12 kosong? Sebab X dia 12. Y dia confirm kosong kat sini. Kan Y kan? Y kosong. Y5 negatif 5 kat sini. Dekat sini Y dia kosong. So kat sini koordinat dia adalah 12, kosong. Kalau dekat kat sini koordinat dia apa? Koordinat kat sini adalah kosong, negatif 5. Macam mana dapat kosong, negatif 5? X kosong kan kat sini. Dekat pintasan Y, X kosong. Dan Y dia adalah negatif 5. So kita boleh guna Y tolak Y, X tolak X. Kosong tolak negatif 5. Kita boleh pilih lah. Kosong tolak negatif 5 per 12 tolak kosong. So negatif-negatif akan jadi positif. 5 per 12 lah. 12 tolak kosong 12. So jawapan dia adalah 5 per 12. C. Cikgu ajar faham tak ke laju sangat? Kalau laju cikgu ajar balik secara slow-slow. Laju sangat ke? Faham tak?
ke tak faham sebab laju? Please, siapa yang tak faham, PM dekat private ni, dekat komen. PM kat komen private. Siapa yang tak faham? Kalau tak, cikgu assume semua faham ni. Jangan malu tanya je. Tanya dekat private komen tu, orang lain tak nampak, cikgu je nampak. Jangan malu dengan cikgu. Okey, semua faham? Masa ada lagi dalam 7 minit. Okey, next question. Soalan cikgu ada bagi dekat ni Cikgu ada bagi dekat apa nama dia, grup. Nanti boleh tengok kat grup. Okay, next question. Okay, ini soalan dia. So, persamaan garis lurus yang melalui kosong dan 3 ialah Y tambah 6X sama dengan C. Cari persilangan garis lurus itu dengan paksi X. Persilangan garis lurus dengan paksi X. Kena faham betul-betul ayat dia. Maksud dia, ada garis lurus. Okey, ni garis lurus ni. Lebih kurang macam ni garis lurus dia. Ke bawah, negatif. Okey. Dia suruh cari ni Cari titik persilangan garis lurus itu dengan paksi X. Paksi X kat mana? Ni paksi X. Persilangan garis lurus dengan paksi X. So kat sini. Okay, semua boleh faham tak soalan ni? Okay, kena fahamkan soalan dulu. Kalau tak, dia tak bening cari kan. Semua faham soalan ni? Semua faham soalan? Okey kena faham soalan dulu. Tak faham soalan nanti sesat jalan. Okey. So, persamaan dibagi Y tambah 6X sama dengan C. Sama dengan C pula. Y tambah 6X sama dengan C macam ini. Okey. So, cari titik persilangan garis itu dengan paksi X. So, mula-mula sekali kita kena tahu C dulu. Kalau kita tak tahu C, kita tak tahulah pintasan dia apa. Kan? So nak cari C macam mana? Masukkan ni koordinat yang dia bagi ni. Kosong dengan -3. X kosong. Kalau siapa yang dah laju, dia boleh tahu dah C jawapan -3. Okey. Tapi cikgu ajar slow supaya semua faham. So 6 darab kosong kan? -3 tambah kosong akan dapat -3. So C sama dengan -3. So persamaan dia kita tulis balik. Y tambah 6X sama dengan -3. Okey, kemudian macam mana nak cari kat sini? Okey, ni adalah dekat pintasan X. Pada pintasan X, Y sentiasa kosong. Boleh faham? Boleh faham tu? Ini memang sampai bila-bila kita guna. Pada pintasan X, Y adalah kosong. Pada pintasan Y, X adalah kosong. Boleh faham? Apa maksud benda ni? Okey. Tengok secara logik. Memang logik pun, okey. So tengok yang ni. Okey, ni Y kan? Ni Y. Y1 kat mana? Dekat sini, betul tak? Y2 dekat sini. Y3 dekat sini. Y-1 dekat sini. Y kosong kat mana? Y kosong dekat sini. Betul tak? Yang ni faham tak semua? Faham tak yang cikgu bagi ni?
Faham kan? So sepanjang koordinat ni, y dia sentiasa kosong. Sebab tu pada pintasan x, y adalah kosong. Boleh faham? Sebab apa? Pada pintasan x, selama pintasan x ni, y sentiasa kosong. Sebab apa? Sebab ni lah. Sebab y kosong kat sini. Sepanjang ni, y sentiasa kosong. Semua okey? Boleh? Sama juga dengan pintasan y. Konsep dia macam gitu. X1 kat mana? X2 kat mana? X-1 kat mana? So, S0 kat mana? S0 adalah sepanjang pintasan Y. Boleh faham? Sebab tu, benda ni sangat logik. Okay? Sebab tu, bila nak cari persilangan garis lurus itu dengan paksi X. Bila paksi X, ni adalah paksi X, maknanya pintasan X lah. So, pada pintasan X, Y sentiasa kosong. So, kalau Y kosong, masuklah ke Y kosong. Kosong tambah 6X sama dengan negatif 3. So, kosong tambah 6X, 6X lah kan. 6X sama dengan negatif 3. 6 pindah sebelah akan jadi bahagi X sama dengan negatif 3 bahagi 6. So, apa? Negatif 1/2. Okay, so kalau X jadi 1/2, Y dia kosong tadi kan? Ada tak jawapan ni? Negatif 1/2. Negatif 1/2 sama dengan apa? Negatif 0.5. So, jawapan dia adalah B. Okay? Semua faham? Bagi tahu kalau ada tak faham yang mana? Tak faham yang koordinat ke? Mungkin ada yang tak faham yang koordinat. Kenapa dapat koordinat ni? Koordinat ni kita dapat sebab tadi kita guna Y kosong. Lepas tu akan dapat jawapan X ni jadi 1/2. Sebab tu kita guna X ni 1/2, Y dia kosong. Okay? Okay, ni X, ni Y yang kita guna. Semua boleh ke tak? Okey tak okey? Semua boleh eh? Kita nak yang masa dah ni. So, soalan cikgu ada bagi dekat dalam grup. Cuba buat soalan tersebut, okey? Itu sebagai kerja rumah lah. Buat habiskan. Senang je soalan tu. Okey, semua okey tak ni? Kalau okey, kita nak tutup. Okey? Semua faham pelajaran hari ni? Ada lagi sikit kita tak belajar yang bahagian selari dengan tak selari. Bila dah belajar selari dengan tak selari, kita boleh belajar macam mana cara nak jawab soalan SPM yang betul peta 2. Okey, kita buat peta 1 dulu. Okey, so far tu je. Sampai hari ni tu je. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Azim. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Jangan lupa buat kerja rumah, okey? Okay, bye. Okey, sama-sama.